Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi berbincang kita pada malam ini. Ya, ayat ke berapa? Ya. Ayat 77. Saya tinggal telefon saya. Ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini menceritakan tentang keluarga Ali Imran. Seperti yang kita tahu bahawa surah ini salah satu daripada fokus surah Ali Imran ini ialah menceritakan tentang keluarga Ali Imran. Keluarga Ali Imran adalah keluarga besar bagi Nabi Isa alaihissalam, iaitu datuk beliau, datuk baginda. Dalam sebelum ini kita telah melihat cerita ni dia bermula daripada cerita nenek Nabi Isa lagi. Dan dari sudut sebab nuzul ayat ini saya telah beritahu sebab penurunan ayat ini adalah kedatangan 60 orang padri Kristian bertemu dengan Nabi SAW. Mereka ni daripada Najran, datang untuk berbincang, bertanya tentang pendirian Rasulullah SAW terhadap agama Nasrani, Kitab Taurat dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Al-Quran pun turun lah. Sebab Nabi Muhammad SAW dia tak tahu cerita tentang Nabi Isa ni secara detail. Sebab Nabi Isa ni bukan orang Arab satu. Dan Nabi Muhammad SAW dia tidak berguru dengan siapa-siapa. Jadi dia tak ada pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan Bani Israel. Jadi tiba-tiba Tuhan pun turunkan. Okey, jadi ayat 35 tu menceritakan nenek kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ketika mana isteri Imran, dan di sini perkataan isteri itu tidak disebut dalam bentuk isteri betul, dia sebut imra'atu Imran. Imra'ah ni dalam bahasa Arab bukan isteri, perempuan. Ini sejenis teknik lah dalam bahasa Arab. Dia sebut umum perempuan, tapi sebenarnya isteri. Sebab apa gitu pula? Orang Arab ni dia sebut isteri ni sensitif. Jadi disebut imra'atu Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, aku bernazar di dalam perut aku. Nazartu ma fi batni, apa yang ada dalam perut aku ini untuk engkau. Muharrara, nazar dalam perut apa dah? Dalam perut, bermaksud dalam perut itu anak dia lah, dia mengandung. Masa dia mengandung, dia kata aku bernazar untuk engkau. Laka ma fi batni muharrar. Muharrar ni sebenarnya perkataan muharrar ni asal dia ialah hur. Hur ni maknanya bebas. Ahrar, orang yang bebas. Tahrir, kalau di Palestin itu ada Hizbut Tahrir, parti pembebasan. Tapi di sini maksudnya bebas daripada apa? Maknanya maksud spesifik dia ialah menjadi ahli ibadat.
Sebab apa ahli ibadat itu dipanggil bebas? Iaitu dia dibebaskan daripada keinginan dunia. Dia hanya beribadah kepada Allah saja. Apa dia? Ahli ibadah. Pada zaman dulu dalam syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, boleh jika seorang tu dia menjadi ahli ibadah, tak pergi kerja, tak berkahwin, tak duduk di rumah ibadah, duduk kerja beribadah saja. Daripada kecil ke, daripada muda ke, duduk di rumah ibadah, buat ibadah saja, berzikir, baca kitab. Zaman kita tak boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, perkara itu tidak disyariatkan. Manakala kita gagah boleh pergi kerja, kita tak bolehlah duduk di surau saja, berzikir, semayang ke, atau makan minum kita orang lain tanggung, tak boleh. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, benda itu tidak disyariatkan. Kecuali kita dah tua, memang tak boleh nak pergi kerja dah, kerja dah lama dah, benceng dah. Lepas tu daripada duduk saja rumah, baik duduk di surau menghabiskan masa, itu lain. Tapi kalau sekadar memang badan gagah boleh keluar kerja, tiba-tiba kita duduk di surau, makan minum kita orang tanggung, tak boleh gitu. Tak ada dalam syariat Islam lah. Kita kena terjun dalam kehidupan. Jadi itu dinamakan muharrar, seorang yang bebas. Bebas apa? Seorang yang bebas daripada mencari kehidupan dunia. Jadi nenek Nabi Isa telah bernazar bila dia mengandung, masa dia mengandung tu dia bernazar bila dia bersalin nanti anak ni akan dijadikan ahli ibadah. Itu cerita daripada situ lagi. Lepas tu qalat falamma wada'at, ketika mana dia melahirkan anak dia, iaitu Maryam, mak Nabi Isa, qalat, nenek Nabi Isa ni kata, Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku, aku telah melahirkannya perempuan. Maknanya dia nak kata, Allah tak sangka anak dia lahirkan ni perempuan. Dia ingatkan lelaki dah mana. Sebab apa? Sebabnya pada zaman itu ahli ibadat ni biasanya anak lelaki. Orang dia macam ni. Orang zaman tu, kalau kita sanggup hadiahkan anak kita, maknanya dari kecil kita train dia sebagai ahli ibadat, duduk di rumah ibadat, tak pergi kerja, itu dianggap satu pengorbanan keluarga. Sebab pada zaman tu anak ni ialah pekerja kepada ayah, kan? Bila seorang tu dapat anak, bila anak tu mula remaja, dia pergi kerja untuk jaga lembu, kambing ayah dia, lagi bendang ayah dia. Zaman tu mana ada pergi interview kerja, pejabat apa semua. Jadi kerja kat mana? Kerja atas tanah ayah dia. Tiba-tiba anak kita tu kita train untuk jadi ahli ibadat. Hilang seorang ahli keluarga kita untuk yang bekerja. Itu dianggap sebagai satu pengorbanan dalam keluarga. Okey. Kemudian nenek Nabi Isa ni kata, fataqabbal minni, terimalah daripada aku, terimalah apa dia. Maknanya ini pengorbanan daripada aku. Innaka antas sami'ul alim, engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'at, apabila dia melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, dia kata, wahai Tuhanku, dia mengadulah, maknanya rupanya anak perempuan lahir. Tuhan kata, wallahu a'lamu bima wada'at, Allah maha mengetahui apa yang dia lahirkan. Maknanya Tuhan dia kata, Allah, aku rupanya, wahai Tuhanku, rupanya aku lahirkan anak perempuan.
dalam kurungan lah situ Tuhan jawab, Allah Maha mengetahui. Maknanya masa mau bernazar dulu Tuhan dah tahu dah engkau akan melahirkan anak perempuan. Engkau yang terkejut, Tuhan tak terkejut. Dia bawa dalam bentuk jawapan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan ini balik kepada kata-kata Maryam dan kata-kata nenek Nabi Isa balik, iaitu walaysa dzakaru kal unsa, dan anak lelaki tak sama dengan anak perempuan. Maknanya dia dapat anak perempuan, lalu dalam bahasa kita kata-kata, oh anak perempuan tak sama lah dengan anak lelaki. Sebab biasanya orang jadi ahli ibadat ni anak lelaki. Wa inni samaituha Maryam, sesungguhnya aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku melindungkan dia dengan engkau, dengan Allah lah. Wa dzurriyyataha, dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, lalu Allah telah menerima dan membesarkan Maryam ni dengan pembesaran yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, wa ambataha nabatan hasanan. Ambata, kalau pokok ambata tumbuh, kalau orang ni membesar dia tak panggil tumbuh. Okey, nak katanya Maryam itu membesar dalam situasi yang baik dan dengan keadaan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, tiba-tiba wa kaffalaha Zakaria, dan Maryam ni dia telah dijaga oleh Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi di sini pelik juga, sebab apa tiba-tiba Zakaria yang jaga? Mana Imran tadi? Akan diterangkan kemudian bahawa sebenarnya Imran telah mati seketika ketika Maryam masih kecil lagi. Jadi cerita ni sebenarnya cerita, selain daripada nak cerita kebenaran tu, sebenarnya cerita ni dari sudut sebab penurunan dia ialah nak ceritakan bahawa Nabi Muhammad ni adalah Rasul. Nabi Muhammad ni adalah utusan Allah. Sebab apa? Sebab cerita ni kalau nak harapkan Nabi Muhammad SAW yang cerita daripada dia sendiri, dia tak tahu. Ini Allah yang cerita. Macam tu. Dan Allah cerita perkara yang berlaku dalam keluarga. Maknanya benda ni bukannya tersebar banyak. Okey. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Okey, ni Quran memang macam tu. Bila dia terangkan Zakaria, dia terangkan pula satu situasi dengan Zakaria pula. Dia membawa kepada babak yang lain, iaitu dia bawa satu situasi. Ni langkau dah lah cerita ni. Sebab apa? Tadi cerita nenek Nabi Isa baru bernazar kalau lahir anak dia nak jadikan ahli ibadat. Lepas tu terus pergi kepada cerita bila dia lahir, dia dapati anak tu perempuan. Terus pergi cerita budak tu dah besar. Dia tak ada cerita kecil, lepas tu cerita masa kecil tu. Dia cerita ringkas. Terus masa besar, sebab kalau nak jadi ahli ibadah ni, kalau masa 2 tahun nak jadi ahli ibadah apa? Tak jadi lagi dah. Maknanya bila dia telah paling kurang majlis dan balik lah. Okey, jadi terus kepada cerita Maryam ni akhirnya dijaga oleh Zakaria. Dan salah satu keadaan ialah ketika mana Zakaria masuk ke tempat ibadat Maryam ni, dia menjenguk lah, tu kan jaga kan. Lalu dia bertanya, wajada indaha rizqa.
Zakaria tengok ada makanan. Lalu Zakaria pun tanya, qala ya Maryam anna laki hadha. Zakaria kata, mari mana makanan ni? Qalat huwa min indillah. Maryam kata, itu rezeki dari Allah. Sebabkan Al-Quran ni cerita ringkas macam ni. Sebab apa pula dia cerita benda ada makanan, kemudian rezeki dari Allah. Kita dapati bahawa tidak ada pendetalan sangat mencari sumber-sumber ni, cuma didapati daripada sumber-sumber Israiliyat, cerita-cerita orang Bani Israel. Zakaria tu bertanya sebab dia terkejut. Makanan yang dia tengok tu macam-macam version lah cerita ni, cerita Bani Israel. Ada yang kata makanan yang ada tu berupa buah-buahan. Buah-buahan tu pelik, tak ada tempat tu, tiba-tiba ada dalam. Kita imagine ya, kalau orang lah sekarang dalam aku lah, dalam pinggan. Lepas tu sedangkan buah tu tak ada tempat tu. Cerita version lain pula ialah makanan tu makanan buah-buahan di luar musim. Maknanya kalau kita kata kalau musim panas, musim panas ni biasanya buah anggur lah. Kalau di negara Arab lah, musim panas buah anggur. Tiba-tiba hari buah apple tu, buah apple patutnya keluar musim sejuk, tiba-tiba keluar musim panas. Jadi pelik. Itu versi Israiliyat. Tapi saya ni tak suka ambil versi Israiliyat tu. Sebab apa? Sebab bukan itu yang nak difokuskan oleh ayat ni sebenarnya. Ayat tu bukan nak cerita benda pelik dari sudut makanan muslim lain apa semua. Jawapan Maryam, dia mengatakan makanan yang ada tu rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah pada kehidupan kita ni. Semua makanan yang kita makan tu rezeki dari Allah belaka. Jadi orang Bani Israel ni dia suka anggap benda magic barulah rezeki dari Allah. Sebenarnya makanan yang kita beli kat kedai, kat pasar, rezeki dari Allah tu. Yang kita masak sendiri, yang kita tanam sendiri, yang kita beli hasil daripada kita pergi kerja, itu semua rezeki daripada Allah. Jadi bukannya nak fokus makanan pelik baru rezeki dari Allah. Kalau kita diganggu dengan pemikiran macam ni, susahlah kita. Kita susah nak mengaku. Kalau kita pergi kerja pagi, balik petang, pergi menghadap jam lagi, lepas tu kerja seharian, akhir bulan baru masuk gaji. Rezeki daripada siapa tu? Bukan rezeki daripada kita sendiri. Kita panggil rezeki dari Allah. Semua benda yang kita dapat dalam dunia ni adalah dari Allah. Kalau tak percayanya, cuba kita tengok benda lain. Kan? Okey. Kita dapat ilmu. Bila kita dapat ilmu, bukannya kita duduk tidur, bangun pagi, pandai, barulah ilmu dari Allah. Bukan. Kita pergi sekolah, kita baca buku, kita pergi belajar, itu ilmu dari Allah. Kita panggil itu konsep dari Allah ni saya nak cerita. Tak semestinya benda terbang dari langit baru dari Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan kata allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan qalam, dengan pen. Pen, daripada pen tu ada penulisan. Daripada penulisan tu jadi buku kita baca. Tapi allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Allah yang ajar. Sebab apa? Allah beri otak, Allah beri peluang, Allah beri keinginan.
Bukan maknanya bila Allah ajar, Allah ngadak kita, kan? Jadi kita kena faham bahasa Al-Quran ni. Satu lagi nak tunjuk, Nabi pergi perang macam mana? Nabi pergi berperang, dia kumpul sahabat-sahabat, lepas tu dia kumpul senjata. Lepas tu kalau tak ada orang miskin, tak ada senjata, Nabi motivate orang-orang kaya ni supaya beli senjata bagi kepada orang yang miskin yang nak pergi berjuang tapi tak ada senjata. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Ghaza, siapa yang melengkapkan keperluan seorang berjuang, dia telah berjuang. Maknanya Nabi ambil inisiatif, bersiapkan tentera, lepas tu pula siapkan senjata, waktu bergerak ke medan perang, atur strategi apa semua. Tiba-tiba bila menang, Tuhan kata apa? Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu kecuali dari Allah. Nah, itu konsep dia. Maknanya bukan maknanya mentang-mentang kata dari Allah kita tak usah buat, ataupun kita benda pelik barulah dari Allah. Bukan. Jadi sebab itu saya melihat bahawa mentafsirkan kata-kata Maryam bahawa rezeki itu daripada Allah, merujuk kepada situasi pelik itu tidak tepat. Sebaliknya dia nak kata, nak tunjukkan kebergantungan Maryam dan macam mana seorang yang warang, seorang yang bertawakal kepada Allah, seorang yang beriman ni, dia sentiasa menghubungkan apa yang dia ada tu dengan pemberian dari Allah. Tapi kalau pada zaman tu, zaman dulu, ahli ibadat ni memang orang suka derma, bagi, makan, tak ada masalah. Kalau makanan tu makanan orang bagi pun. Sebab apa? Ahli ibadah pada zaman tu. Jadi sebenarnya ada agama sekarang ni, agama bukan Islam lah, yang kalau kita tengok sebenarnya agama tu mungkin saki baki daripada agama, mungkin asal usul dia agama Islam zaman dulu. Contoh kita kata agama Buddha, Sami tak boleh kerja, kena duduk beribadat dekat kuil saja. Tapi Maryam ni tak ada lah sembah patung apa semua, dia menyembah Allah lah, kan? Tapi dah agama mungkin lah, ada teori yang mengatakan agama-agama ni yang ada pada hari ini semuanya dia berasal daripada Islam tak, tapi dia berlaku penyelewengan, ya, masuk unsur dia terpapar tambah patung sikit apa semua. Tapi kalau kita tengok ahli ibadah dia masih ada lagi, dia konsep dia tak kerja, tak berkahwin, duduk beribadah. Lepas tu bila mereka lalu berjalan, semua orang nak derma. Sebab apa? Dia anggap sebagai satu kebaikan bila kita berbuat baik kepada ahli ibadah dalam agama lain. Di Malaysia ni tak nampak sangat sebab mungkin kita hidup orang Melayu di kelompok ni. Kalau kita pergi Thailand ke apa, kita nampak lah, kalau Sami berjalan tu orang suka bagi hadiah. Kalau sama dulu orang bagi makanan apa semua, tapi Sami sekarang tak berapa nak, kalau makanan banyak bagi handphone apa semua baru bagus sikit. Jadi Sami pakai handphone mahal, orang suka hadiah sebab orang tu dianggap sebagai orang yang orang yang mewakafkan diri dia kepada Tuhan. Jadi itulah zaman dulu. Bukan nak cerita makanan dia pelik, makanan dia bukan. Dia nak cerita bahawa Maryam ni dia mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahawa dia ni mengikatkan hubungan dia dengan Allah. Dia dapat apa-apa, dia kata ni adalah rezeki dari Allah. Macam tu. Bukan bergantung kepada manusia. Jadi bila situasi tersebut, qalat huwa min indillah, Maryam kata ini rezeki dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya.
27. Kan 37 kan? 27. Oh, okey. Saya terawal sikit. Oh, patutlah. Saya tertangkap. Saya ingat 37, 27. Kena mundur sikit katakanlah. Okey, tak ada masalah. Ayat Quran ni dia boleh je, tak ada masalah. Okey, ni pun saya dah tulis dah ni sebenarnya. Apa ni, kalau kita rujuk kepada penulisan saya tahun 2020 saya tulis. Bulan berapa saya tak ingat lah. Ada saya tulis dah dalam Telegram Tadabbur Wahyu tu ada sekarang ni. Okey, kalau masuk dalam tu ada yang tahun 2020 punya. Okey, jadi kalau dalam ni pun ada. Kalau dalam web saya di rusli.com ada. Dia cari yang tahun 2020. Okey, jadi tadi tu kita terawal sikit. Okey, ayat 27. Ayat 27 ni ayat ni dia berkaitan dengan ni pula. Ayat 27 ni saya terpaksa kupas ayat 26 sikit. Ayat 26 sebab apa? Sebab ayat 26 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, qulillahumma malikal mulk, katakanlah Allah yang memiliki kerajaan, mulk, kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan kepada sesiapa yang engkau mahu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mengambil kekuasaan daripada sesiapa yang engkau mahu. Yang ni saya ingatlah, saya dah kupas dah. Wa tu'izzu man tasha, engkau memuliakan sesiapa yang engkau mahu. Wa tuzillu man tasha, dan engkau menghina sesiapa yang engkau mahu. Okey, jadi ayat ni kita nampak kat sini dia menceritakan tentang kekuasaan Allah. Satu, Allah ni boleh buat apa saja. Antaranya dia memberikan kekuasaan dan dia mengambil kekuasaan. Dia memuliakan dan dia menghina siapa yang dia mahu. Satu. Tetapi yang kedua, ayat ini nak menceritakan tentang sunnah alam. Apa dia sunnah alam? Memang Allah jadikan dunia ini berputar. Dia berputar dari sudut kitaran dan putaran. Banyak benda dalam dunia ini dia berputar. Contohnya kita lah. Dulu kita kecil, kita lemah masa kita kecil. Kemudian kita meningkat dewasa, kita menjadi dewasa, kita jadi remaja, gagah. Kemudian dia berputar kepada lemah balik bila kita tua. Dulu kita keluarga fokus kita, tapi sekarang anak kita dah ambil dah, dia dah ada anak. Kalau berkumpul ramai-ramai tu sibuk melayan cucu lah kita. Dulu satu ketika dulu datuk kita dia duduk relax atas kursi. Sebab apa? Ayah kita duduk sibuk layan kita masa kecil. Dia kitaran tu dah mula kita nampak lah. Bila kita tua ni, kita tua lagi, kita duduk congok jauh sikit, cucu kita sibuk duduk layan anak dia pula. Kitaran hidup. Salah satu daripada kitaran hidup ialah kitaran kekuasaan. Kuasa ni dia berputar juga. Sama ada kuasa itu dalam bentuk dinasti ataupun bangsa, dia akan berputar. Tak adanya bangsa tu dia gagah selama-lamanya, gagah je dia. Ada. Dia akan ada zaman dia bawah, kemudian dia menaik, gagah, kemudian bangsa tu akan jatuh. Tak usahlah kata apa-apa. Dan salah satu daripada rezeki kita yang hidup di zaman kita nampak kitaran tu berlaku pada kekuasaan Amerika sekarang. Kalau kita tengok sejarah sikit, kita tengok Amerika ni dulu orang putih, dia kelahi di Eropah, dia pun pergi cari bumi baru yang dia rasa dia boleh bertapak. Dia bukan bertemu
Amerika dia pergi buka kosong, mana pula orang putih tak buat kerja gitu. Dia pergi ke Amerika, dia pergi bunuh orang pribumi ke Amerika. Orang Red Indian habis kena bunuh. Lepas tu dia bunuh habis, dia kuasai tanah-tanah. Kemudian dia ambil orang Afrika, bawa ke Amerika, janjikan hamba abdi. Jahat orang mereka ni. Kemudian dan negara dia jadi kaya, gagah. Sebab tu mereka ni dia sokong Israel ke mana-mana pun sebab perangai dia sama. Sebab Israel daripada segala bentuk duduk ceruk mana dalam dunia ni pergi ke Palestin, bunuh orang Palestin, halau orang Palestin. Sama lah perangai dia. Mesti dia sokong. Orang Amerika sekarang yang orang biasa mungkin pemikiran tak lah, tapi pemimpin dia macam tu. Dia punya ideologi memang gitu. Orang Australia, berapa orang putih hidup situ, sama lah. Dia pergi ke Australia, dia bunuh habis orang pribumi, halau sebanyak mungkin. Lepas tu negara tu dia kembangkan. Tapi kita sekarang ni berada pada momentum baru. Kita tengok huru-hara di Eropah, kuasa Amerika pun dah mengejut. Dia tak megah macam dulu lagi. Dah ada kuasa China, ada kuasa Rusia, nampak macam Iran pun nak naik. Maknanya dah ada kuasa-kuasa yang muda ni, yang baru. India pun jadi macam remaja yang sedang baru nak naik. Amerika mengejut lah. Kalau kita ngomong panjang, kita akan nampak mereka jadi budak lah. Lemah jadi lemah. Kata apa-apa orang tak layan. Dan begitu juga dengan Israel. Orang Israel, dia nak sampai tadi. Mungkin inilah sama-sama kejatuhan dia. Sebab kalau kita tengok perang dengan Hamas, Hamas tu satu daerah saja perang, tapi kalah macam askar dia mati. Kalau tak kerana Amerika bantu, memang Israel ni dah kata lama lah. Beberapa faktor lagi yang menyebabkan dia boleh bertahan, antaranya connection dia dengan kuasa besar. Tapi kalau kita tengok, kalau nafas panjang, Hamas boleh bertahan, tak ada mustahil pun Israel itu akan kalah dalam masa yang terdekat. Sebab unsur-unsur kemusnahan tu telah wujud dalam negara ini. Jadi ini kita panggil kitaran. Katakanlah Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah mengambil kekuasaan. Seperti tadi juga. Tadi saya cerita tentang rezeki kan. Yang ni kekuasaan. Bila Tuhan kata kekuasaan, Allah memberi kekuasaan, Allah mengambil kekuasaan. Apa maksudnya? Bukan maksudnya Allah beri, Allah ambil tu kita pun terduduk macam tu saja. Bukan. Dia nak cerita tentang situasi yang akan berlaku, kitaran yang akan berlaku. Tetapi setiap yang berlaku itu ada sebab-musabab yang kita boleh kaji. Jadi setiap perubahan terhadap kekuasaan dan kekalahan, kehinaan sesuatu kaum itu ada ciri-ciri yang kita boleh kaji, yang kita boleh belajar. Kalau bangsa tu dia nak naik, macam mana ciri-ciri dia? Dia akan ada pemimpin. Pemimpin dia ni pula mendapat sokongan. Pemimpin pula berwawasan, cerdik. Pemimpin tindakan dia ikhlas, tidak ada kepentingan diri. Bangsa yang ada macam tu naik, dia mampu menyatukan. Macam Israel dulu lah, 70 tahun dulu Israel, dia bersatu, semua orang nak pergi ke Israel. Sebab apa? Bumi yang dijanjikan. Pemikiran tu, mari orang Yahudi dari Poland datang, orang Yahudi dari Rusia datang, orang Yahudi dari Yaman, orang Yahudi dari Ethiopia, orang Yahudi dari Eropah semua mari, Jerman apa semua, orang Yahudi dari Morocco, pergi semua duduk di Israel, bawa tarik duit-duit apa semua, pergi invest kat sana, buat zoom naik Israel. Sebab apa? Memang dia bawa dalam bentuk satu keyakinan dia nak membangun.
Orang Arab masa tu pecah belah, lemah. Setiap inci bumi Palestin tu dia rampas dan dia bunuh beribu-ribu orang sekali dia bunuh. Saya ada sebuah buku, saya terjemah lah buku tu, tapi tak diterbitkan. Dia cerita satu-satu peristiwa ni, berapa ribu orang mati, sampailah kita tengok pada hari ni Palestin tu tinggal Gaza dengan tebing barat. Asalnya Israel itu semua ada orang dulu. Tapi pada hari ini ciri-ciri kemerosotan dan ciri-ciri kemusnahan tu sangat banyak ada pada Israel. Contohnya generasi baru ni dia sudah tidak ada perjuangan. Contohnya bila Hamas bom dia, ratus ribu orang lari daripada Israel itu pergi lari ke Eropah semula. Dulu tu nenek moyang dia duduk di Eropah maret masuk. Sekarang lari. Antara angka yang saya baca pagi tadi 600,000 dah lari. Dan masih ramai lagi yang lebih 500,000 lah rakyat Israel dia lari. Bila dia kata lari ni apa dia? Dia tak nak terlibat jadi askar. Bukan dia tak nak duduk situ saja. Sebab apa? Sebab Israel ni rakyat dia sikit. Bila rakyat dia sikit, bila ada isu macam ni kena perang, dia tarik orang duduk kerja kilang. Dia kata tak boleh, mari jadi askar. Duduk kerja pejabat, ambil dalam satu pejabat berapa orang, satu kilang berapa orang, ambil berapa, jadi askar, topak sini sikit, topak sini sikit. Sebab tu dia tak boleh perang lama. Kalau perang lama macam lah dia punya ni. Dia askar dia bukan sahaja askar tu, tapi rakyat dia, kerahan tenaga dia tak cukup. Okey, jadi rakyat dia lari, malah nak perang. Dia perang bukannya benda yang. Lepas tu dia punya expectation tu selama ni dia tak pernah mengalami perang macam ni. Selama ni dia pergi bom seminggu menang, pergi bom menang. Tiba-tiba kali ni dia bom 2 bulan dah. Tak kalah lagi. Bila nak kalah ni? Askar kita dah mati ramai ni. Macam mana ni? Baru dia gelapah rupanya. Baru dia, saya baca banyak dan dengar lah banyak Al Jazeera dia banyak buat. Dia ambil petikan daripada akhbar-akhbar dalam Israel. Dia buat petikan tu tapi dia terjemah lah. Memang mereka tak expect bahawa peperangan tu boleh jadi panjang, dan mereka tak sangka kesan dia memang askar dia memang ramai mati. Ada laporan yang mengatakan dah 5,000 mati. Cacat saja ribu-ribu sebenarnya, tapi dia angka resmi dia baru dalam 500 itu je. Tapi yang sebenar, sebab apa sekarang ni hospital pun ada keluarkan dia punya statement berapa orang mati apa semua. Sebab di Israel ni sebenarnya, walaupun buruk-buruk Israel, kita kena mengaku juga benda bagus dia. Benda bagus dia kebebasan akhbar. Dia tak macam negara Arab, buat statement tak serupa dengan kerajaan sikit kena tangkap. Israel tak. Israel dia bebas. Untuk rakyat dia bebas. Macam tu. Jadi kalau negara Arab lawan kerajaan sikit, masuk penjara awaknya. Tegur raja sebiji, habis masuk penjara, tak keluar ada. Apa dia? Oh, tak tahulah duduk negara orang Arab macam mana. Bukan dia ada cara. Dia tangkap dia hilang gitu je. Itu negara Arab, negara Islam. Tapi kalau lepas tu Israel lagi bagus untuk rakyat dia. Dia yang dia lanyak orang Palestin. Rakyat dia tak buat. Orang Arab pula dia lanyak rakyat dia sendiri. Dengan Israel dia takut. Itu yang menang Israel ni. Sebab akhlak orang Islam tu. Dia jadi macam tu. Akhlak pemimpin Islam. Jadi akhbar di Israel ni sekarang ni kecoh. Sebab apa? Statement askar tak sama dengan statement hospital, tak sama dengan dia ada akhbar pembangkang, akhbar ni pula. Jadi Al Jazeera dia petik. Seronok kalau kita dengarnya, kita boleh analisis tengok kenyataan ni.
Askar yang cerek-berek saja amanah. Oh, rupanya makanan askar tu pun tak cukup. Kerajaan dia tak apa-apa. Banyak syarikat-syarikat luar ni, bila askar ni dah ramai nak pergi perang, syarikat-syarikat luar ni bagi makanan, sponsor makanan. Jadi bila askar tu makan, oh makcik, warung pun bagi apa semua, kebersihan tak ada kontrol. Akhirnya pergi perang, nak perang macam mana kalau sakit perut. Bila nak kalah, benda macam tu kan. Jadi satu lagi dia, jadi banyak unsur kekalahan tu duduk di pihak Israel sekarang ni. Sebab tu kita kena berdoa dan kita kena support lebih sikit. Jadi ayat ni menerangkan tentang perubahan kuasa. Kita mesti yakin ke mana-mana pun dia akan bertukar. Dia tak akan selama-lamanya berkuasa. Tak ada dalam dunia ni dinasti, kuasa, empire, dia bertapak. Orang Islam ke tak Islam ke sama saja, dia akan bertukar. Sebab tu kita ni, kalau kita ada kuasa, kita jangan megah sangat. Sebab apa? Cukup masa dia jatuh. Tapi dia ada ciri-ciri yang kita boleh belajar daripada tu. Okey, jadi kita panggil Al-Quran, istilah Al-Quran ialah dia merelatekan dengan Allah bagi. Kita jangan keliru sampai kita rasa bila Allah bagi tak ada sebab-sebab lah. Bukan. Jadi orang kata tuktil mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mengambil kekuasaan daripada orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, engkau hina orang yang engkau kehendaki. Apa dia? Sebelum ni Bani Israel menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, tapi sekarang ni Allah dah tukar orang Arab yang menjadi rasul. Jangan nak marah sebab benda ni Allah yang menentukan, dan sebab tu wujud. Engkau sudah tidak layak menjadi rasul. Sebab apa? Akhlak engkau buruk. Prinsip orang Yahudi ni dah tak melayakkan dia menjadi rasul. Sebab apa? Sebab dia nak jadikan agama tu sebagai tunggangan dia. Sebab dia nak orang Yahudi mulia. Dengan kemuliaan dia tu, dia nak lanyak orang lain. Tak boleh, Tuhan tak bagi. Jadi merubah kepada orang Arab, Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi di sini selepas menerangkan keadaan ni, Tuhan pun terangkan pula seperti mana keadaan itu berlaku kepada manusia, dia berlaku pada alam semesta, iaitu tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam pada siang dan engkau memasukkan siang pada malam, iaitu berlaku perubahan siang dan malam. Macam mana manusia pun berkita, orang ni berkuasa, lama-lama dia jatuh, orang ni balik, maka begitulah hakiki siang dan malam berlaku. Tapi istilah yang digunakan di sini ada unsur mukjizat, mukjizat sains. Sebab apa? Dia bukannya kata engkau mengubah tughayyirul laila ila nahar. Tak, dia kata tuliju. Perkataan yang dipilih itu, dia memilih wuluj. Wuluj ini ialah dia menusuk. Sebab apa? Sebab pertukaran siang dan malam ni dia berlaku serentak, dan dalam bentuk seolah-olah malam menelan siang dan siang tu menelan malam. Sebab apa? Bila terbit fajar, macam mana? Cahaya tu mari dah dia belah malam. Sebab bumi kan berpusing. Jadi kalau sebelah sini siang, sebelah sini malam, di tengah-tengah tu perubahan siang dan malam sedang berlaku. Sebab bumi dia berpusing. Ini kena tengok ni balik lah, buku sains balik lah. Kita maghrib ada tempat. Sebab tu lah waktu maghrib ni kan dia ni seminit, 2 minit. Sebab bumi tu berpusing. Jadi dia bersifat wuluj, masuk benda tu. Sebelah ni pun dia masuk. Jadi sebab tu dia menggunakan perkataan tuliju, engkau menusukkan. Jadi zaman Quran ni turun, orang tak tahu benda tu. Tapi bila manusia faham tentang sains dan belajar tentang alam ni, jumpa fenomena ni.
Bila rujuk pada ayat ni, subhanallah, banyak Tuhan sebut tu ada maksud tersirat. Itu cara dia. Bukannya asal nak belajar kitab sains je, asal nak belajar sains je kena cari dalam Quran, bukan. Tak semua fakta sains itu ada dalam Quran, tapi ada beberapa fakta yang ada dalam Quran. Sebab Tuhan nak tunjukkan bahawa hak yang berlaku ni Allah yang buat, dan Quran ni daripada Allah, tak pelik langsung Tuhan sebut tu. Sebabnya dia menyebut apa yang dia buat. Tuhan yang buat benda tu. Tak kira berapa ribu tahun baru manusia tahu. Jadi mukjizat itu melangkaui zaman. Dia sebut, sebab itulah dia sebut tu dalam bahasa yang zoniat. Dia panggil bahasa tu kabur. Orang zaman tu kalau disebut jelas-jelas siang ni sebenarnya hasil daripada putaran bumi, orang jadi peningnya. Orang lama tu mana dia tahu. Dan orang akan mungkin kafir sebab tak percaya benda tu. Muhammad ni sembang bumi berpusing bila masa ulok. Tak pernah tengok bumi pusing. Yang adanya matahari pusing, bumi pusing pula. Jadi orang tak boleh terima. Mungkin orang kafir kerana benda tu. Jadi Quran dia tak sentuh benda tu secara jelas supaya jangan duk kafir lah tentang benda ni. Sebab apa? Benda ni satu hari nanti manusia akan tahu juga. Itu rahmatnya Allah SWT dalam menerangkan fakta-fakta yang bersifat sains ni. Dia tidak terangkan dalam bentuk yang berat, dan dia tidak terangkan dalam bentuk yang soreh, yang jelas, supaya dia nak jaga penerimaan masyarakat pada masa itu. Jadi orang masa itu dia faham macam mana? Orang pada masa itu dia faham setakat ilmu yang dia ada, iaitu pertukaran siang dan malam. Betul lah. Tulijul lail. Kita habiskan ayat ni lah. Tulijul lail fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Engkau menukarkan siang, kita terjemah engkau menukarkan siang malam kepada siang, siang kepada malam. Tapi bahasa sebenarnya bukan menukar, lebih detail daripada itu, iaitu pertukaran tu berada dalam bentuk wuluj. Okey. Wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup daripada mati, dan daripada mati kepada hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau lah yang mengeluarkan yang hidup ni daripada mati. Kita pun pelik lah. Manusia ni asal dia hidup ke asal dia mati? Tidak, asal manusia ni tak ada kepada ada. Tetapi bahasa Arab ni, perkataan mati ni ada dua maksud. Pertama, mati selepas dia hidup. Kedua, mati sebelum wujud tu, bahasa Arab dia panggil mayit dah. Jadi engkau mengeluarkan manusia yang hidup ni daripada dia tiada, kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu. Tapi Quran panggil mayit. Sebab apa? Sebab mayit tu di situ bermaksud sebelum wujud, ketika tak ada. Sebab benda yang hidup, masa dia tak ada dulu dipanggil mayit dah. Bahasa dia macam tu. Macam mana kita? Kan? Jadi engkau mengeluarkan yang hidup daripada tiada, dan engkau mengeluarkan yang mati daripada hidup. Maknanya manusia pun bertukar daripada tak ada kepada ada, kemudian jadi mati, hidup balik di akhirat nantilah. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau memberikan rezeki tanpa hisab kepada orang siapa yang engkau kehendaki. Maksud tanpa hisab ni apa dia? Maksudnya sebanyak yang engkau kehendaki, banyak mana pun. Sebab apa? Sebab ini adalah kiasan. Kalau orang tu hisab ni apa? Kira. Kalau orang tu berkira, seolah-olah dia memberi tak banyak. Kita bagi anak kita duit di sekolah, berapa ringgit lah hari ni? RM5. Tak cukup lagi ni, tambah RM5 lagi. Berkira tu RM5, tambah RM5, tambah lagi RM5. Kalau ambil je lah apa ada, tak, tanpa hisab dia panggil. Maknanya dia nak kata Allah memberi sebanyak-banyaknya. Itu maksud tanpa hisab.
Okey, jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf tadi kita terlajak awal tadi, tapi tak apa, lain kali kita pendekkan sini sikit. Dah banyak ulah dah. Jadi saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu